Bab 10. Rahib Bahira. Kekayaan Abdul Muttalib telah susut menjelang akhir hayatnya. Pada saat kematiannya, beliau meninggalkan hanya sedikit harta untuk diwarisi oleh setiap anaknya. Sebahagian daripada mereka, terutamanya Abdul Uzzah, dikenali sebagai Abu Lahab, telah mengumpul kekayaan sendiri. Tetapi Abu Talib orang miskin, dan anak saudaranya merasa bertanggungjawab untuk melakukan apa yang termampu bagi mencari sara hidupnya sendiri. Untuk tujuan itu, sebahagian besar masanya diluangkan untuk mengembala biri-biri dan kambing. Dan justru itu dia meluangkan banyak hari bersendirian di perbukitan Mekah atau di lereng-lereng lembah. Namun bapa saudaranya sesekali membawanya bersama-sama dalam perjalanannya. Pada satu kesempatan, ketika Muhammad berusia 9 tahun atau menurut riwayat lain berusia 12 tahun, mereka berdua pergi bersama kafilah pedagang hingga ke Syria. Di Busra, berhampiran salah satu perhentian yang sentiasa menjadi tempat persinggahan kafilah dari Mekah, terdapat sebuah biara yang didiami oleh rahib Kristian dari generasi ke generasi. Apabila rahib yang mendiaminya meninggal dunia, maka seorang rahib yang lain akan mengambil tempatnya dan mewarisi semua tinggalan yang terdapat di dalam biara itu, termasuk beberapa manuskrip lama, termasuk sebuah manuskrip yang mengandungi ramalan tentang kedatangan seorang nabi kepada orang-orang Arab. Bahira, rahib yang kini tinggal di biara itu, benar-benar memahami isi kandungan kitab tersebut yang menarik minatnya, terutama kerana dia, seperti juga Waraqah, berasa yakin bahawa Nabi tersebut akan muncul pada waktu hayatnya. Dia sudah sering melihat kafilah Mekah menghampiri dan berhenti di tempat yang tidak jauh dari biaranya. Tetapi tak kala kafilah yang satu ini datang, perhatiannya tertarik kepada sesuatu yang tidak pernah disaksikannya sebelum ini. Segumpal kecil awan yang rendah bergerak perlahan di atas kepala mereka, hingga ia sentiasa berada di antara matahari dan salah seorang daripada anggota kafilah itu. Dengan penuh minat dia terus melihat mereka mendekati. Namun tiba-tiba minatnya berubah menjadi kekaguman. Kerana sebaik saja mereka berhenti, awan itu pun turut berhenti bergerak dan diam di atas pohon yang menjadi tempat mereka berteduh. Sementara pohon itu sendiri merendahkan dahan-dahannya di atas mereka, menjadikan tempat mereka duduk lebih teduh lagi. Bahira tahu bahawa petanda seperti itu amat penting, meskipun ia tidak terlalu menonjol. Keadaan sedemikian hanya mungkin berlaku jika ia melibatkan suatu unsur rohaniah yang agung, lalu dia serta-merta teringat tentang Nabi yang ditunggu-tunggu. Mungkinkah baginda akhirnya muncul jua dan berada di antara para pengembara ini? Biara itu baru saja menerima peruntukan bekalan. Bahira lalu mengumpul semua bekalan yang dimilikinya dan mengirim pesanan kepada kafilah itu. Wahai orang Quraisy, aku telah menyediakan makanan untuk kalian, dan aku ingin kalian datang kepadaku, setiap seorang daripada kalian, yang muda dan yang tua, hamba sahaya dan yang merdeka. Maka mereka pun datang ke biaranya. Tetapi walaupun Bahira telah berpesan agar semua mereka datang, mereka telah meninggalkan Muhammad untuk menjaga unta dan barangan mereka. Ketika mereka sampai, Bahira mengamati wajah mereka satu persatu. Tetapi dia tidak melihat sebarang tanda yang sepadan dengan keterangan di dalam kitabnya. Dan juga tiada di kalangan mereka orang yang tampak sepadan dengan kehebatan dua mukjizat tadi. Barangkali tidak semua mereka datang. Wahai orang-orang Quraisy, katanya, jangan ada seorang pun dari kamu yang ditinggalkan. Tiada siapa pun yang tertinggal, jawab mereka, kecuali seorang budak lelaki yang paling muda di antara kami. Janganlah perlakukan dia begitu, kata Bahira. Ajak dia ke sini, biarkan dia menyertai kita dalam jamuan ini. Abu Talib dan yang lain menyalahkan diri sendiri atas kecuaian mereka. Kita memang patut dipersalahkan, ujar salah seorang dari mereka.
putera Abdullah itu kita tinggalkan dan tidak dibawa untuk berkongsi jamuan ini dengan kita. Kemudian orang itu pun pergi kepadanya dan memeluknya serta membawanya duduk bersama yang lain. Sekilas pandang ke wajah budak lelaki itu sudah cukup untuk Bahira memahami keajaiban awan dan pohon yang disaksikannya tadi. Dia mengamati anak itu dengan teliti sepanjang masa jamuan dan menemukan banyak ciri pada wajah dan tubuh badannya yang selari dengan ciri-ciri yang disebut dalam kitabnya. Selepas mereka selesai menjamu selera, rahib itu menghampiri tetamunya yang paling muda dan bertanya tentang cara hidupnya, tidurnya, serta tentang hal ehwal kehidupannya secara umum. Muhammad dengan senang hati menjawab segala pertanyaan Bahira kerana lelaki itu orang yang terhormat dan pertanyaannya juga diajukan dengan penuh adab dan mesra. Baginda juga tidak teragak-agak untuk menyingkap jubahnya ketika rahib itu akhirnya meminta untuk melihat belakang badan baginda. Bahira sudah merasa yakin, tetapi kini keyakinannya berganda kerana di situ, di antara kedua-dua bahu Muhammad, terdapat tanda yang diduganya mohor kenabian seperti yang digambarkan dalam kitabnya. Dia berpaling kepada Abu Talib. "Apakah hubungan anak ini dengan kamu?" katanya. "Dia anakku," jawab Abu Talib. "Dia bukan anakmu," tegas rahib itu. "Tidak mungkin ayah budak ini masih hidup." "Dia adalah anak saudaraku," kata Abu Talib. "Jadi bagaimana dengan ayahnya?" soal rahib itu. "Dia telah meninggal dunia ketika budak itu masih dalam kandungan ibunya," jawab seorang yang lain. "Itu yang benar," kata Bahira. "Bawalah anak saudaramu ini pulang ke negerinya dan lindungilah dia daripada kaum Yahudi. Kerana demi Tuhan, jika mereka melihatnya dan mengenalnya seperti aku mengenalinya, mereka akan membuat rencana jahat terhadapnya. Keagungan menanti anak saudaramu ini."